Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bihalal haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya qadir ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuhu wa Allah. Bismillah masyaallah la yasifu wa Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta hamaladina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pertama kalinya di bulan Ramadan setelah beberapa purnama kot, ya, tak jumpa, baru dapat selaraskan PKPB, betul? Masih PKPB ni, insyaAllah, ya, insyaAllah mudah-mudahan panjang umur kita ini masih lagi boleh berjumpa dan dapat berpuasa hari ini sampai hari yang ke-5. Hari ini dah 5 Ramadan, ya. Lajunya masa, maksudnya takut, ya, takut apa? Takut lagi laju, ya, cepat habis Ramadan. Biasanya macam tu lah. Kalau masuk dah ujung-ujung zaman, dibimbangi lah masa kita dengan Ramadan sedikit tinggal. Takut tak proportion dengan umur kita. Sebab tu kita selalu kalau boleh terus berdoa biar kita dipanjangkan umur, dapatlah kita berpuasa selama 30 Ramadan. Panjang umur dapat berpuasa. Kalau pendek umur, berpuasalah kita selama-lamanya. Tak ada orang lagi nak sahur, tak ada orang lagi nak imsak, tak ada lagi nak berbuka. Waktu di dalam kubur habis cerita. Orang putih kata games over, betul? Games over, tak boleh lagi dah. Nak main atas dunia ni habis. Masa kita habis. Allah bagi masa. Ada orang umur 60, ada orang 70, ada orang 50, ada orang 20. Tu yang hantar makanan kena 4 pokok malam Jumaat, betul? Mati cukup 20 umur dia mati. Tu cukup musabab dia kena 4 pokok habis. Semalam pelakon veteran pergi dah. Tu maksudnya ikut ketentuan Allah Ta'ala. Kalau tak percaya, buka dalam surah Sajadah. Selalu baca surah waktu subuh, betul? Ada baca surah Sajadah sini waktu subuh. Tu imam selalu baca. Ada satu ayat, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah kan, kita ni diekori oleh malakul maut. Malakul maut datang sekejap di taman tropika 1, kejap tropika 2, kejap di kajang utama. Sibuk dia buat apa? Mencabut nyawa. Bukan cabut kan, sebenarnya dia merenung kita. Tak tahu berapa kali satu. Dia renung, bukan renung ramai-ramai, personally merenung dia sampai dia betul-betul kenal kita. Jauh level dia kenal kita dengan kita kenal diri kita sendiri.
Kita kadang-kadang tak kenal diri kita sendiri. Bukan tak kenal, kadang-kadang terlupa pada diri sendiri. Sebab tu kita ni memang mudah lupa. Betul? Manusia ni memang mudah sangat lupa. Macam Allah bagi peringatan, Allah hantar COVID-19, binatang kecil yang masih lagi tak dapat dijumpai. Betul? Allah, tuan-tuan, dah setahun lebih dah. Ini masuk tahun kedua, puasa pun tahun kedua, Allah hantar lagi. Pasal apa? Itulah peringatan Allah Ta'ala secara langsung di depan mata, nak mengingatkan kita, ya. Kadang-kadang kita elok ingat, tiba-tiba leka balik, lupa balik kita dengan Allah Ta'ala depan mata. Zaman Nabi Musa, Allah bagi peringatan dekat Fir'aun secara langsung, bukan secara langsung, depan mata terus dipecahnya laut untuk Nabi Musa menyeberang laut. Bukan live streaming, yang dalam handphone ni live streaming, depan mata. Ular ahli sihir Nabi Musa telan tongkat Nabi Musa, bukan live streaming, secara langsung depan mata. Itu pun Fir'aun masih lagi kedegilan. Kita sekarang dapat C19 live streaming ataupun depan mata. Depan mata. Pasal apa depan mata? Tuan-tuan dah pakai topeng, bimbang tak? Bimbang. Duduk pun jauh-jauh, walaupun kawan baik, walaupun kawan karib, nak salam pun tak berani. Allah, tuan-tuan, bukan depan mata, memang betul-betul berada bersama-sama kita, cuma tunggu masa je. Itu kena renung. Kalau kita kedegilan kita terus ingkar dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, ingkar perintah Allah Ta'ala, benda ni takkan berhenti, kemungkinan berterusan. Allah nak rata. Boleh tak Allah nak ratakan kita semua ni? Boleh. Jangan sangka Taman Tropika 2 ke Taman Tropika 1 ke boleh hidup selama-lamanya. Tak. Cukup masa Allah panggil. Hanya kena renung kita. Sebab tu sayangnya Allah Ta'ala dibagi C19, Allah bagi juga hadiah yang paling agung. Apa dia? Sekarang di Malaysia, beruntung tak Malaysia? Beruntung. C19 dapat, My Quran Time pun dapat. Tak nampak ayat-ayat Allah Ta'ala? Kan hadiah besar. Itulah vaksin yang paling hebat, perisai yang paling hebat, bekal yang paling hebat. Dah berapa juzuk dah sekarang? 10 juzuk dah. Sehari semuka. Hadiah Allah Ta'ala melalui Ustaz Fazrul, melalui Ustaz Tarmizi, melalui Ustaz Tirmizi. Siap dengan tajwid, siap dengan tarannum, siap dengan lagu. Betul tak betul? Apalagi bab tadabbur. Ni sampai ke bulan Ramadan ni masih lagi berterusan mengulang kaji pula. Dah 10 juzuk. Tuan-tuan, tu sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Ya, bukan saja-saja. Tempat lain, negeri lain tak dapat. Orang Jerman terpaksa tengok live streaming My Quran Time. Betul-betul. Daripada Hamburg, daripada Finland, daripada Kanada, tengok live ni. Beruntungnya orang Malaysia ada hadiah daripada Allah Ta'ala yang paling istimewa. Kalau kita duduk di Malaysia ni tak jenguk satu ayat, satu patah dalam My Quran Time, Allahu Akbar, apa gagaknya nak jawab dengan Allah Ta'ala. Ya, bukan kita belajar Quran yang ditunjukkan tu satu ayat, satu patah tu tak ada baris, tak ada bitik. Itu zaman Rasulullah SAW. Nabi perjuangkan zaman tersebut dengan tanpa titik. Betul? Huruf tu tak ada titik, huruf tak ada baris, huruf tak ada sabdu. Nabi perjuangkan sampai syahid sahabat-sahabat. Tu dibakit, ramai mati. Betul? Mati semua nak memperjuangkan bersama Rasulullah SAW. Zaman tu tak ada TV, tak ada handphone, tak ada apa. Kita touch screen je sekarang. Boleh tak keluar ayat Quran? Boleh. Sekarang depan TV pula 4 jam sehari.
diulang. Boleh tengok, tak ada tempat, tak sempat dengan TV, boleh tengok di YouTube 24 jam, di Facebook 24 jam. Apalah kita nak jawab besok dengan Allah Ta'ala? Ni cuba renung tuan-tuan, ya, renung hati kita di mana, ya, hati kita ni. Saya ulang balik, mungkin tahun 2016 catatan saya dapat ni, dipesankan oleh Tuan Guru 2 bulan Mei 2016. Saya catatkan kuliah subuh, ya, kuliah subuh khas. Saya catatkan di sini, ulama ni pesan, semaklah hati kita 3 tempat. Ya, hati kita ni kadang-kadang ada kat sini, betul, orangnya sini, hati tak tahu ke mana. Boleh ke balik kampung, boleh ke balik kampung, contoh, betul. Fikir bukan fikir lain, fikir nak balik kampung, boleh ke beraya, boleh ke beraya, macam-macam ni. Disuruh kita ni semak hati kita, ya. Antaranya waktu pertama ketika dibacakan ayat Al-Quran, alunan atau bacaan Al-Quran didengarkan ataupun dibacakan adalah untuk hati, bukan untuk telinga saja. Waktu tu di mana hati kita? Lama dah baca Quran, betul? Lama dah, bukan sikit. Sejak pertandingan tilawah Al-Quran, ada tak? Tu. Itulah yang masa sebelum ni. Sebelum COVID tak pernah pun ada 4 jam sehari di TV, betul? Bila ada COVID baru 4 jam. Bersebar lagi dengan ayat program-program Al-Quran. Alhamdulillah. Sebelum tu setahun kali. Tilawah antarabangsa, tilawah kebangsaan. Itu je. Sekarang Allah bagi hadiah, Allah bagi COVID, Allah bagi lagi 4 jam sehari. Renung tuan. Waktu dibacakan ayat Quran tu, kat mana kita? Hati kita di mana? Boleh tak gementar ataupun tidak? Tu yang kita risau, ya. Banyak baca Quran tapi kadang-kadang tak takut dengan Allah Ta'ala. Kita ni kan sekarang Ramadan, kita kejar-kejar khatam, betul? Kata Ustaz Syahri Abdul Rahman daripada UKM kot, Ustaz Syahri Abdul Rahman dalam TV Hijrah, apa dia kata? Boleh kita khatam berkali-kali. Kita ikut orang-orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu pun berkali-kali bulan Ramadan khatam Quran. Tapi orang zaman dahulu berkali-kali khatam Quran, dia makin takut betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang berkali-kali khatam Quran, kadang-kadang tak takut dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Orang dulu baca Quran, orang dulu bukan orang Melayu, orang dulu orang Arab, betul? Orang dulu baca Quran faham. Satu patah faham. Satu patah perkataan bahasa Arab tu boleh diliberatekan macam-macam. Dia faham. Sekali baca, faham. Kali kedua, dia boleh uraikan macam-macam. Tu dia bertambah takut. Bimbang dia. Pasal apa? Ada dalam Quran macam-macam. Yang paling hebat, Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Nampak? Hebatnya Ramadan tu pasal adanya turunan Al-Quran. Sebab tu kita cari jalan, adakan masa dengan Quran. Bukan Ramadan saja, berterusan. Maknanya hidupkan Quran. Rumah yang hebat macam mana pun, kalau tak dibacakan dengan ayat Quran, tak jadi apa rumah. Rumah tu sebenarnya menunggu runtuh. Menunggu runtuh. Tak payah gempa bumi, dia akan runtuh. Pasal apa? Runtuh isi dalam rumah tu, runtuh penghuni dalam rumah tu. Pasal apa? Dia tak hidupkan rumah tu dengan Al-Quran. Sebab tu jangan ditadarus di masjid saja, jangan tadarus di surau saja. Di rumah kita bagaimana? Tu kena renung, antaranya tu. Bila dibacakan ayat Quran, kena kita hidupkan hati kita. Di mana hati kita? Cek yang pertama. Cek yang kedua, ketika di dalam majlis zikir, waktu kita zikir. Zikir ada dua, satu di majlis ilmu, satu lagi di majlis solat.
Solat tu zikir, solat tu salah satu zikir paling hebat. Waktu solat tu kat mana hati kita? Kita tadi sembahyang subuh, betul? 2 rakaat. Tiba-tiba Tok Imam Assalamualaikum. Kita dah habis subuh. Tu dia siap baca kunut, betul? Terkejut. 2 rakaat habis dah. Tu subuh 2 rakaat, itu pun tak sedar. Hati dah merayau mana, tuan? Allah, tuan-tuan, tiap-tiap hari, tuan-tuan. Ni dah tarawih. Sini tarawih berapa? 30 8. Ingat 30 ya, ingat ikut Saidina Umar. Tak berubah juga. 8 juga. 8. Tu pun payah juga. Ya. Kan kadang-kadang bergaduh juga 8 20 8 20, betul? Ni buat 8 minimum. Tiba-tiba rakaat ke-8 Assalamualaikum. Habis dah. Dah habis. Cepatnya tu imam tu. Dia salahkan tu imam pula. Dia marah tu imam cepat sangat. Allah. Waktu rakaat pertama sampai rakaat ke-7 tadi, mana pergi tuan-tuan hati? Allah, tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita tak perasan waktu. Waktu sembahyang hati kita ke mana? Sepatutnya bila kita sembahyang, keberadaan hati kita tu di mana sebenarnya? Tu. Sebab tu jangan merayau, jangan tempat lain. Tengok tempat sujud tu. Sebab tu kena ketahui makna-makna dalam bacaan sembahyang. Apalagi ayat-ayat Al-Fatihah, ayat yang kita baca lain, kena tahu bab kita baca tu. Waktu majlis zikir, solat. Waktu majlis ilmu, macam sekarang, bila ustaz cakap macam tu, terasa ustaz mengata aku. Terasa tadi? Terasa. Tadi sembahyang 2 rakaat, aku pergi mana tak tahu. Betul? Dah sampai Tariman Tropika 1, ataupun dah sampai Pasar Tani. Betul, Pasar Tani? Dah sampai sana. Orang kat sini, hati tu kat sana. Pasal apa? Memikirkan petang ni nak mentadara apa pula petang ni. Allahu Akbar. Betul-betul. Ni bukan cakap mengatur orang tempat lain. Ya, ni ahli sufi kata apa? Bila kita bersahur pagi-pagi sahur, tak sendawa lagi, habis dah subuh kita sembahyang, lepas tu masuk syuruk, habis main syuruk kita duduk termenung, lepas tu terfikir, petang ni nak buka puasa apa kat ni? Ditengoknya pokok kelapa tu, pokok kelapa, kalau duduk kampung kan tengok pokok kelapa sampai bergegar pokok kelapa tu. Pokok kelapa dah bimbang. Pasal apa? Bimbang akan ditebang. Bukan nak diambil buah kelapa tu, nak dipotongnya umbut kelapa. Apa perancangannya? Nak dimasak gulai, masak lemak, cili padi dengan daging salai. Allahu Akbar, tuan. Tu masakan Negeri Sembilan, betul? Bergegar pokok kelapa tu. Direnung, dia tak cakap pun. Tuan punya kelapa, tuan punya kebun tu terenung. Pokok kelapa tu dah tahu, habis aku hari ni juga. Pokok kelapa tu tinggi dah 30 tahun tu. Nyawa dia habis. Kata ustaz ulama sufi, dia memikirkan nak buka puasa tu, habis puasa belum start tu, baru mula tu puasa tu, habis pahala puasa hari tu. Puasa tak batal, puasa tak pahala tu habis. Pasal apa? Dia memikirkan apa benda nak makan petang. Bukan dia nak memikirkan apa ayat nak dibaca hari ni, apa zikrullah akan dibaca, berapa helai nak dibaca Quran. Tak dipikirkan tu. Ni dah 5 hari tuan-tuan, betul? Dah 5 hari dah. Ke mana masa kita dalam bulan Ramadan? Pasal apa? Dibimbangi, ini Ramadan yang terakhir. Siapa kata? TV Al-Hijrah, betul? Hari-hari dia keluar. Takut terjadi, betul? Allah boleh buat tak benda tu? Boleh. Jangan main, tuan-tuan. Allah boleh buat. Ni Allah hantar COVID tahun kedua, Allah boleh buat. Kita tak tahu. Orang putih kata what's the next, kita tak tahu. Bukan WhatsApp, what's the next. Apa yang Allah nak buat, kita tak tahu. Kalau Allah nak ratakan kita Taman Tropika 1, Taman Tropika 2, boleh tak Allah ratakan? Boleh, tuan-tuan. Sungai dekat, betul? Mengelongsor Taman Tropika 1, Tropika 2 pun mengelongsor juga. Habis mengelongsor.
follow sungai. Boleh buat tak? Bergerak rumah tu semua. Marahnya Allah Ta'ala perangai orang macam tu. Pasal apa? Mereka seronok, selesa dalam rumah, tak memikirkan Ramadan sedang berlalu. Leka depan TV, leka depan internet, leka depan YouTube, leka dengan movie, leka dengan macam-macam yang menyeronokkan di dunia. Akhirnya kalau Allah murka tuan-tuan, tengah-tengah Ramadan pun Allah boleh buat diratakan secara senyap, smart, mati. Boleh? Boleh tuan-tuan. Tu yang dikatakan takut ini Ramadan yang terakhir. Kita sibuk nak beraya padahal baru 5 hari Ramadan, betul? Sibuk nak raya. Tu kadang-kadang kita bimbang tuan-tuan. Peringatan Allah Ta'ala tu makin lama makin hebat, makin lama makin hebat. Carilah, kata Tuan Guru, carilah jalan untuk kita dekati Allah Ta'ala. Inilah salah satu bulan Ramadan yang dikatakan bulan yang dibuka semua pintu-pintu syurga. Semalam pagi kata Ustaz Wadi kenal? Saluan TV Tijak. Apa dia kata? Orang tanya, Ustaz, bulan ni saja syurga dibuka pintu dia. Ya, bulan lain confirm tutup. Betul tak betul? Tutup lah. 11 bulan Allah tutup pintu syurga. Ni Allah buka sebulan. Nampak? Peluang kita nak masuk syurga boleh tak? Memang boleh lah. Pasal Allah buka sebulan. Tapi kalau kita leka, habis. Ni tu cek balik hati kita. Yang kedua. Yang ketiga, waktu kita berkhalwat di waktu malam bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana hati kita? Ni Ramadan kita selalu buat, betul? Waktu kita dengan Allah Taala. Mampukah kita untuk mengalirkan air mata apabila mengenangkan dosa-dosa kita? Mengenang kita duduk berkhawat dengan Allah Ta'ala, mengenangkan perangai kita. Ada tak dosa kita? Ada tak sini orang dosa, ada dosa? Semua orang ada dosa, kan? Betul? Tak kira dosa kecil, Ustaz. Jangan kata tak ada, betul? Kalau ada yang tak ada dosa tu, tengok macam mana rupa dia. Ustaz pun banyak dosa. Nampak? Kita kenangkan dosa kita yang lepas. Dosa lepas macam mana? Kenapa Allah hantar COVID? Pasal perangai kita. Nampak? Perangai kita. Kemungkinan kemurkaan Allah Ta'ala. Dulu kita boleh sahur di surau. Dulu kita boleh berbuka puasa di surau. Tapi kadang-kadang hilang keberkatan waktu berbuka. Pasal apa? Kadang-kadang berbuka, makanan melampaui batas, terbuang sana sini, membazir sana sini. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Orang alam sekitar bagi tahu, bila berbuka puasa di Malaysia ni, makanan yang dibuang, bukan makanan dimakan, makanan yang dibuang tu sampai berbukit bukau tinggi dia. Bila dikumpulkan, dia waste tu penuh, banyak membazir. Belum kira plastik lagi. Alam sekitar bagi tahu. Nampak? Pembaziran yang paling hebat. Macam-macam makanan. Tu kata ulama di Mekah 10 tahun lepas, kalau tak silap saya. Apa dia kata? Hilangnya keberkatan bulan Ramadan tu pasal makanan bila berbuka dan bersahur melampaui batas. Sampai timbul kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sombongnya kita waktu berbuka. Sombong macam mana? Sombong kita berbuka di surau, berbuka di masjid, seronok amat sangat. Yang paling hebat berbuka di Masjid Nabawi. Nah, dengar, Masjid Nabawi kat mana? Masjid Nabawi kat mana? Mekah, Madinah tu kan, bukan Shah Alam, Madinah. Masjid Shah Alam, Masjid Salahuddin. Nabawi, Madinah sana. Berbuka setengah bulan di sana, setengah bulan di Masjidil Haram. Berlaku tak berlaku dulu? Berlaku package umrah ke sana. Sekali dia tak berbuka dengan ibu dan ayah dia, sekali tak bersahur pun dia bersama ibu dan ayah kandung dia sendiri. Waktu bila dia balik? Waktu Syawal menjelma. Allah, tuan-tuan, dia terlupa
pahala waktu Ramadan tu terlalu hebat. Betul tak betul tuan-tuan? Sama tak pahala waktu Syawal? Tak sama tuan-tuan. Ulama dah beritahu dah. Yang sunat tu fardu jadi dia. Pahala yang sunat tu fardu. Skill pahala. Kita semain sunat waktu Ramadan ni, semain tasbih ke, semain tahajud ke, pahala sunat tu, skill pahala tu jadi fardu. Yang fardu jangan ceritalah. Tu solat dikira orang, betul? Dikira orang. Pahala puasa tak boleh dikira. Ni nampak, pahala puasa tak dikira. Apa kata Allah Ta'ala? Pahala puasa aku yang punya. Sebab tu gembiranya orang berpuasa dengan sempurna. Gembira ni salah satu kegembiraan dia. Dia dua. Pertama, gembira waktu berbuka puasa. Kedua, gembira ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal dia dah bekal 30 hari Ramadan. Nampak? Dia tak bimbang. Mati macam mana pun dia tidak bimbang. Pasal apa? Dia ada bekal 30 Ramadan. 30 hari. Dia utilize betul-betul. First second sampai final second. Dia utilize betul-betul masa waktu Ramadan. Tu kena rendong kita. Tu salah satunya yang kita tak, yang kita kadang-kadang ingatkan banyak pahala ialah kita tak bersama dengan ibu ayah kita waktu bulan Ramadan. Sepatutnya kita bersahur. Satunya bersahur dengan dia, balik kampung. Sekarang tak dibenarkan balik kampung, betul? Apa jadi? SOP baru. Siapa hantar? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Ingkarnya kita, sombongnya kita. Allah hantar KKM, Allah hantar MKN, suruh manusia tu ikut undang-undang baru. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Sampai dalam rumah pun berlaku. SOP baru. Pasal apa? Kedegilan manusia dulu. Ada waktu bersama dengan mak bapak kita, kadang-kadang seronok di tempat lain, seronok di surau, seronok di masjid. Sekali pun tak nak balik. Janganlah tuan-tuan. Kadang-kadang saya pernah diceritakan anak dia 10 orang. 10 orang anak hebat-hebat bekerja di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Ipoh. Tapi bila bulan Ramadan, seorang pun tak balik. Tunggu Sabtu Ahad anak dia, tak ada yang balik. Waktu bila dia balik? Waktu hari raya. Apa jadi dengan ibu dan ayah? Duduk di pintu, duduk di dapur, lauk dah masak siap. Nangis? Dia tak menangis. Apa dia tunjuk? Mata tu menggenangkan air. Tahu genang? Mata tu berendam air. Tunggu anak 10 orang, seekor pun tak balik. Betul tak betul? Kan tu? Keras sikit tu. Keras. Itu perkataan orang yang terlampau biadab, terlampau teruk sangat dengan ibu dan ayah dia. Baliklah. Balik. Dia tak menangis, tapi yang dalam tu terhiris, kata orang tua. Terguris. Bukan guris cari nombor tu. Ni terguris tu. Daging tu kalau terguris sikit, siram sikit air garam, apa jadi tuan? Allah, pedih. Dia didik anak 10 orang, seorang pun tak balik. Pedih. Bukan dia nak balas jasa, bukan nak mengungkit, tapi dia akan jawab apa? Dah nasib aku, betul? Tu orang tua kan. Maksudnya kita ingat kita banyak buat pahala, tahajud, tasbih, qiyamul lail. Rupanya kita berdosa dengan mak bapak kita. Waktu bila? Waktu Ramadan kita buat dosa dengan ibu dan ayah. Ini benda ni dikaitkan sewaktu Nabi nak baca khutbah. 3 benda Nabi ditegur oleh Jibril. Nabi naik nak baca khutbah, 1 step, umatmu diberi peluang bulan Ramadan 30 hari, tapi umatmu masih jadi ahli neraka. Nabi kata apa? Amin. Yang kedua, naik 1 step lagi, Nabi nak baca khutbah, umatmu diberi peluang berselawat, umatmu masih lagi berat nak berselawat, umatmu masuk neraka. Nabi kata apa? Amin. Yang ketiga, umatmu diberi peluang hidup dengan kedua ibu bapa dia, tapi masih lagi ingkar, tak nak buat kebajikan dengan mak bapak dia, umatmu masuk neraka. Apa kata Nabi? Amin. Amin apa tu kan?
Amin apa? Tok Imam baca doa, kita amin apa dia? Diperkenankan doa. Betul? Allah, tuan. Nampak? Tu. Jagalah mak bapak kita ada peluang. Ni tak boleh balik, boleh tak VC? Bukan video conference kan. Video call, betul? Boleh tak kita buat live call? Boleh. Belikanlah handphone. Ajarkanlah. Apa salahnya? Bukan berapa ribu pun. Betul? Ada tak handphone bawah 500? Ada, tuan. Biarlah kita dapat bercakap. Dia tengok, dia renung muka kita tu pun dah suka dah. Apalagi kita cium dahi dia, apalagi kita cium tangan dia. Banyak pahala. Ya, tu. Belum cerita pasal raya ni tuan. Ni Ramadan. Ramadan. Kalau raya jangan ceritalah pahala dia hebat. Hebat juga raya sebenarnya. Bila kita balik tu, balik jalan kaki ke naik kereta, merenung mak bapak kita, pahala pun hebat. Tapi Ramadan ni lagi hebat sebenarnya. Nampak? Tak sama kita sembahyang sunat tarawih 30 rakaat katakan di surau, bila kita bersama dengan mak bapak kita, sama tak skill tu dengan mak bapak kita? Dia tengok kita balik dengan anak-anak kita pun suka kan. Seronok. Kita kadang-kadang memikirkan fi'il dia, perangai dia. Janganlah. Itu bahagian kita. Ya, perangai. Janganlah. Maksud apa? Redanya Allah Ta'ala adalah bergantung dengan reda ibu dan ayah. Hebat mana kita tuan? Saya dah tengok dah. Saya tengok. Ya, ada satu anak kita tengok. Ya, dia sampai isteri tu memang cantik sangat dia punya perangai. Ibu dia sakit, isteri kata, awak berhentilah kerja, jaga mak awak, biar saya kerja. Itu memang first class punya rumah lah. Pasal apa? Dia sanggup bekerja, suruh suami tu jaga mak dia. Bukan mak isteri tu, mak suami tu. Apa jadi? Berhenti kerja. Kita lihat live, Allah tunjukkan sebagai teladan kita. Berhenti kerja. Kerja dah tetap dah, dia berhenti. Sanggup. Adik-beradik lain tak sanggup nak jaga, dia sanggup berhenti, mengulang jaga mak dia, dengan mandikan dia, pakaikan pampers dia, macam-macam. Habis sampai akhirnya sihat ibu dia tu. Apa jadi tuan-tuan? Sihat ibu tu dah boleh berjalan, daripada duduk atas katil 24 jam, dah boleh berjalan, dah boleh menyapu ibu dia, nyapu, bersihkan lantai, dah sihat. Apa jadi dengan anak tu? Anak tu dapat tawaran kerja, kerja yang tetap lagi hebat daripada kerja yang sebelum. Nampak? Allah bagi rezeki. Bukan akhirat, dunia yang Allah tunjuk. Pasal apa? Jaga mak dia. Tu kena renung tuan. Jangan pandang remeh benda tu. Kalau kita jaga mak bapak kita, jangan dipandang remeh. Jauh kita. Okey. Mana tadi? Kesan sema hati kita di 3 tempat. Yang pertama tadi di majlis, di Quran, bila ayat Quran dibacakan. Yang kedua di majlis ibu ataupun di bahagian solat. Yang ketiga waktu kita berkhawat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak hidupkan hati kita. Ni saya ambil sikit pesanan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Antaranya waktu Ramadan ni tuan-tuan, nak memberkati Ramadan ni, salah satunya dipesankan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dipesankan kita, bersahurlah kamu kerana sesungguhnya bersahur itu adalah berkat. Ni kadang-kadang orang tak nak buat. Sahurlah. Cantik tak sahur tu? Cantik. Berkat. Kita nak puasa memang berlapar. Bila berlapar mesti ada bekal, tuan. Bukan bawa nasi bekal ke hulu kilir, tuan. Berkat tu ada bekal kita bersahur. Bau Ramadan kita ni ada keberkatan, puasa kita ada keberkatan. Kita nak bangun malam nanti pukul 3, pukul 4, kita boleh tidur tak tengah hari? Itulah bekal tu. Tu sahur tu. Sahur untuk kita bangun malam nanti pukul 3, pukul 4. Tuan-tuan, ni hari Sabtu, Ahad, betul? Ambillah peluang. Jangan tunggu surau buat program, jangan tunggu masjid buat program. Kita yang buat program. Kita dengan Allah Ta'ala. Bangunlah malam pukul 3, pukul 4. Dikatakan ulama, hebatnya Allah Ta'ala tu, kemungkinan Allah Ta'ala turun ke bumi sampai ke level tu. Maksudnya Allah bila-bila boleh buat, betul?
diperintahkan. Antaranya cari jalan. Ni maksudnya nak hidupkan hati kita. Salah satunya sahur. Jangan sahur pukul 1, pukul 2 tuan-tuan. Itu bukan sahur. Itu apa? Siapa? Betul. Rugi kita. Tidur dulu, tidur awal. Dan satu lagi, Quran jangan miss. Ada my Quran time. Itu my Quran time, betul. Kita punya Quran time macam mana? Kita punya Quran time. Tu kata Ustaz Syari, baca, tengok satu ayat tu tengok. Nak bagi kita ni gementar, diingatkan Allah Ta'ala. Tu. Sebab tu kena hidupkan hati kita. Ada 8 ciri-ciri hati yang hidup. Yang pertama, bila disebut nama-nama Allah, hati akan gemetar. Takut kita dengan Allah Ta'ala. Mati tetap mati, tapi nak menghadap Allah Ta'ala tu, Allah dah bagi peluang umur. Ada tak umur? Ada. Allah bagi sihat, Allah bagi umur, Allah bagi kemudahan, cukup semua. Allah soal besok, macam mana? Apa yang kau dah buat dengan umur-umur kau? Kita ada umur sampai hari ni, ada umur, betul? Ada orang tak sampai umur ini. Hari 4 Ramadan, 5 Ramadan. Semalam budak tu 4 Ramadan saja. 4. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus yang tulis buku Hidup Indahnya Hidup Syariat, ulama tu, tahun lepas tengah COVID, betul? Bukan pasal COVID dia mati, dia mana sakit dah. 7 Ramadan pergi. Yang hebat tu malam Jumaat 12.32 malam. Allah, tuan-tuan. 7 Ramadan, tak habis Ramadan, 7 malam tu dia pergi, malam Jumaat. Apa kata Habib Zainal dia ziarah? Tuan Guru Ismail Kamus dah raya dah dia. Faham raya? Tak ada boleh baju raya, tapi dia raya di sana. Terpilih, Allah pilih dia. Bukan calang-calang kan, nak dipilih malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, tengah bulan Ramadan. Tu kena renung kita, ke mana hati kita, tu tolong renung untuk semak kita. Tu ciri hati yang hidup. Disebut nama Allah Ta'ala, hati gementar. Bab mati memang mati, tak boleh elak. Takut memang takut. Takut apa? Takut selepas mati tu. Bukan takut mati, takut yang selepas mati. Bila selepas mati, kita ramai-ramai tak macam ni, habis, hantar ke kubur, yang lain balik, yang hidup balik, kita tinggal seorang-seorang nak tu. Oh, ramai ustaz kat kubur, memanglah ramai, tapi kubur seorang-seorang, betul? Allah, tuan-tuan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bila masuk ke kubur tu, selesai pengkebumian kita, pengurusan jenazah kita, habis ke mana tuan-tuan? Semuanya balik. Tak ada siapa tunggu. Yang tinggal cuma kadang-kadang kemah, betul? Yang tinggal isteri yang dicintai balik. Berapa isteri? 4 balik. Saya tengok uncle saya, 3 isteri dia, 3 balik. Pakai spek hitam, baju hitam, naik kereta balik. Seorang tak tunggu. Anak lagi cepat balik. Nampak? Sayang mana tuan-tuan? Sayangnya kat kita macam mana? Tu kalau kita mati dulu. Betul. Kalau isteri mati dulu, lagi cepat kita balik. Betul. Tu orang yang jantan jangan main kan. Tu. Tapi dinasihatkan oleh Ustaz Azhar, jangan cerita bila isteri mati, jangan kita sibuk-sibuk nak cerita pasal nak kahwin lagi. Selagi jenazah tu ada dalam rumah, jangan sibuk nak cerita. Dibimbangi jenazah tu bangkit. Faham? Jangan main. Tu dia punya cemburu tu, dia punya sakit hati tu, dah mati pun jangan sebut. Kan Datuk Ismail Kamus dulu cerita, ada orang tua selalu pergi kubur, jirus kubur isteri dia. Bertahun-tahun, hari-hari jirus. Orang tegur, kenapa pakcik jirus kubur? Dulu isteri saya pesan, selagi rumput tak tumbuh, awak jangan nikah lagi. Nampak? Orang tua tu dah mati dah. Takut juga dia dengan isteri dia. Takut jadi syirik tuan. Syirik tu syirik. Dia tak takut dengan Allah Ta'ala, dia takut dengan rumah dah mati, dah masuk kubur. Bimbang dia. Bimbang yang takut kena cekik lagi tu. Tu
Umumnya lah, umumnya tu takut, bukan takut isteri pun tak berapa takut dengan suami. Tu bimbang kita. Jangan. Itu pesanan Tok Adam. Tok Adam kata jangan takut isteri. Tak percaya buka dalam kitab Tamyiz Ghafilin. Pesanan Tok Adam pada putera-puteranya, jangan takut dengan wanita, jangan terlampau turutkan dengan wanita. Dibimbangi, kita tercampak ke tempat lain. Pengalaman Tok Adam. Allah perintah Tok Adam jangan dekati pohon tersebut, betul? Tapi bila jadi musabab tu, akhirnya Tok Adam termakan, kata Tok Allah. Apa jadi? Bukan dekat, makan terus. Apa jadi? Terkeluar daripada syurga. Asalnya duduk dalam syurga dah Tok Adam. Tu musabab dia. Nampak? Kita ni dipesankan. Boleh tuan-tuan? Jangan takut isteri. Rugi ni. Pasal apa? Pahala. Orang kira pahala semayang. Kan Tok Guru tu. Pahala semayang orang kira. Semayang bujang 1 kali 1. Kalau berjemaah 1 kali 27. Betul? Malam Lailatul Qadar 1 kali 27. Kali lagi malam 1000 malam. Betul? Allah. Tu orang bujang, orang kahwin 1 kali 27 kali 70 kali Lailatul Qadar. Orang dah kahwin. Tu 1, orang 2, 3. Tak banyak pahala tuan. Berjuta-juta kan. Kalau berani lah. Kalau tak berani jangan cerita. Tu pahala. Betul? Apalagi semayang di Madinah, apalagi semayang di Masjidil Haram. Tu pahala. Jangan dikira isteri orang tu, kira pahala. Boleh tuan? Kalau berani. Saya tak berani juga. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hati yang hidup, hati yang hidup apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman, hati dia bertambah rindu, cinta, sayang kepada Allah Ta'ala. Sayangnya Allah Ta'ala dia, bila dengar my Quran time tu, terus bangun dia, tak tunggu lagi, ambil Quran, terus follow. Nampak? Sayangnya ayat Allah, sayang, cinta dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Nampak? Tu dah 10 juzuk tu. Bila 10 juzuk, tengok dibacakan satu hari satu perkataan, satu hari satu perkataan. 10 juzuk berapa perkataan tuan-tuan? Satu juzuk ada 20 muka surat, betul? 20 muka surat. Satu hari satu muka surat, satu patah perkataan. Satu juzuk 20 kali 10 dah confirm 200 perkataan, betul? Satu patahnya perkataan Arab. Pak, Allah tunjuk, Allah sayang kita nak belajar Al-Quran. Tolong tuan-tuan, cek, bukan kita, cek dalam rumah kita, berapa kerat yang sayangkan ayat Allah Ta'ala, yang cintakan ayat Allah Ta'ala. Nak tengok hati yang hidup. Yang kedua, yang ketiga, hati yang sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dia tak bimbang konvit ke tak konvit ke, dia mesti bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia ikut SOP tapi dia masih lagi tawakal. Dia serah bulat-bulat. Pasal apa? Pergantungan dia hanya kepada Allah. Betul tak betul? Ada dalil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia tidak bergantung dengan manusia. Dia tak bergantung dengan kerajaan. Dia tak bergantung. Pasal apa? Dia tahu ada kerajaan yang paling hebat. Kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan Allah. Yang kita baca Rabbil Alamin. Kita baca hari-hari. Ada lagi dalil? Ada. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Surah Ghafir ayat 44. Kita serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan amalkan tu. Ayat Ghafir ayat 44 surah Ghafir. Kita buat as a zikir. Kita serah pada Allah. Apa yang jadi, biar Allah yang jaga kita. Pasal apa? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jangan bimbang. Sebab tu kita serah pada Allah. Tu keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naik motor, naik kereta, alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Kita kena start dengan alhamdulillah. Syukur aku ada kereta, syukur kita ada motor, syukur aku boleh jalan kaki. Serah pada Allah Ta'ala.
naik kereta, tekan minyak 180, sampai tak? Sampai. Jangan bimbang saman. Kalau kena saman ustaz, cek balik tajwid. Betul tak betul? Cek balik tajwid. Anda tak nak mengaji, ada depan Al-Quran time, ada tak hukum tajwid? Belajar sebiji tuan. Daripada awal lagi. Kalau follow betul-betul 10 juzuk tu, habis tak tajwid tu? Habis. Macam-macam hukum tajwid ada. Siap berlagu lagi. Ustaz Tarmizi lagu dia macam ni, tarik nafas lagi hebat panjang ni. Tirmizi lagi panjang, juara antarabangsa. Betul? Semua boleh follow tuan. Siap buat kelas lagi online. Ada tak berlaku? Talaki, TNT, talaki. Tadabbur ada, talaki ada. Allah tuan, macam-macam Allah bagi hadiah. Tu tak, jangan sayang duit. Kalau mengaji Quran tu jangan bimbang kita. Tu. Hati yang hidup. Seterusnya, yang keempat, hati yang memahami apa yang didengar dari tazkirah dan peringatan, ada timbul kesedaran. Hidup tak hati tu? Hidup. Ustaz tadi cakap aku, terasa dia. Kan betul orang tua kata, siapa makan cili dialah rasa pedas. Betul? Takkan orang lain makan cili, lain orang pula rasa pedas. Betul? Dia makan cili, dia terasa pedas. Macam tu. Siapa makan nangka, kena tak getah dia? Kenalah getah nangka, kecuali dia pakai glove. Betul? Tu. Ada yang menjawab tu kan? Ada yang menjawab tu, tak, saya tak makan nangka, saya tak kena getah Ustaz, saya pakai glove. Mana ke getah? Sombong tu. Tu orang peribahasa tu nak kaitkan dengan suasana tu. Tu maksudnya kita kena sedar ada yang dikata. Yang keempat, hati. Yang kelima, hati yang hidup ialah terkesan daripada pandangan mata, iaitu melihat pandangan dengan mata hati. Allah bagi COVID, terkesan kita, kesan macam-macam nak ingatkan kita. Kalau tak ada COVID, tak ingat Al-Quran, TV pun tak nampak Al-Quran. Waktu bila? Setahun sekali tilawah antarabangsa. Betul? Sekarang 24 jam, 4 jam sehari. Allah tuan. Dia keberkatan tu, walaupun dalam keadaan semasa yang kritikal, tapi alhamdulillah boleh buka Al-Quran. Tak tahu macam mana timbul. Saya dengar sejarah amal Quran time tu, rupanya sebenarnya dia nak buat satu hari je asalnya. Satu hari tu, start PKP tu, sehari je dia buat live. Macam mana Allah boleh bagi jalan sampai lah ni dah 10 juzuk tuan-tuan. Allah tuan-tuan, tu kena renung kita. Hebatnya hadiah Allah Ta'ala. Kalau kita tak renungkan juga, macam mana nak jawab Allah Ta'ala? Terkesan daripada pandangan mata. Yang keenam, hati yang hidup ialah memudahkan. Hati yang memudahkan mata untuk menangis kerana takutkan kepada Allah Ta'ala. Tu hati yang hebat. Pernah kata semalam di surau Taman Mesra, Ustaz, boleh ke buat menangis? Saya try menangis, tak boleh gitu. Boleh tak buat menangis? Boleh, Nabi suruh. Tak jadi juga, kerah. Dia punya hati ni memang kerah macam batu lah. Bukan macam batu, lebih batu. Batu pun dalam ayat surah, tak ingat surah apa, batu yang keras tu pun boleh melekuk kena air, boleh pecah, boleh retak. Betul? Ni hati yang keras, lagi keras daripada batu, payah nak terima. Pasal apa? Kesan macam-macam. Antaranya yang keras pasal sumber makanan dia. Ni sumber makanan yang tak sepatutnya dia makan. Tu kita bimbang. Sebab tu kena berhenti. Sebab tu kita kena minta pada Allah Ta'ala, kalau boleh pemerintah kita ni, pentadbiran kita ni, kalau boleh elakkan ambil sumber yang tak sepatutnya kita ambil, dibagikan kepada rakyat. Janganlah. Ada tak sumber yang tak sepatutnya kita ambil? Sumber yang haram, ada tak? Ada tuan-tuan. Contoh tu, cukai penjualan arak, cukai macam-macam. Kalau boleh janganlah bagi benda-benda lain. Jangan dihantar ke pondok, jangan dihantar ke tempat pesantren. Bimbang, rosak di pondok, rosak di pesantren, rosak tempat pendidikan. Pasal apa? Makan, memamah benda-benda yang bersumberkan asalnya daripada yang haram. Bila benda yang haram tu kita disumberkan jadi makanan kita, naik ke darah, dia jadi darah. Betul?
dipamkan jantung, jantung pam ke otak, apa jadi? Otak akan terima dua, satu negatif, satu positif. Yang negatif tu yang sumber confirm yang haram, yang positif yang halal. Bila sumber yang haram, otak akan pecahkan benda-benda yang tak sepatutnya kita terfikir, bab yang haram. Tu yang ni tak nak terima hadis, tak nak terima Quran, tak nak menerima bab majlis-majlis ilmu, bab agama, langsung tolak ke tepi. Kerasnya hati. Ni tu kita bimbang tuan-tuan. Cari jalan untuk selongkar, minta kepada pemerintah, berdoa pada Allah Taala supaya kita ni cari benda-benda yang halal, bersumberkan. Kata Ustaz Somad, sampai bila kita nak makan benda yang bersumberkan yang haram? Sampai bila? Sekarang macam-macam orang buat. Telur ayam tu benda orang boleh reka, betul? Daripada plastik, daripada bahan kimia. Allah tuan-tuan, macam-macam. Ni daging dan macam-macam, betul? Allah selongkar. Tu kelebihan PKP, kelebihan C19. Baru kita tahu daging yang kita makan ni belum lagi kita cuak. Kemungkinan 40 tahun kita makan daging yang belum kita ketahui kesahihannya. Allah tuan-tuan, kita bimbang. Banyak benda-benda yang dilibatkan dengan kartel-kartel, betul? Sekarang Allah selongkar. Allah hantar polis, Allah hantar penguat kuasa. Ada hikmah dia C19 ni. Pasal apa? Dia jadi normal, jadi neutral. Tak boleh siapa nak kompromi ataupun nak kerabat dia, nak kroni-kroni dia. Tak ada dia. Ni nak cari yang neutral. Mana neutral ni? Dikupas semua, dibersihkan. Tu Allah tunjukkan. Ni macam-macam lagi kerenah manusia. Ya, dah pandai-pandai pula, tak bagi orang puasa pula. Betul tak betul? Tu dah melampau sebenarnya. Ya, dah melampaui batas. Tak benarkan pekerja berpuasa. Bukan tak benarkan, siap pukul lagi tuan-tuan. Ingatkan kat negeri Ugyur tu Ugyur. Ingat Ugyur lagi hebat. Di sini pun hebat juga. Sebab tu hati, kalau kita hidup, hati yang hidup, orang yang betul-betul jaga agama, dia tak boleh tahan tuan-tuan. Panas. Panas pasal apa? Nama Allah dimain-mainkan lagi. Agama Allah Ta'ala dimain-mainkan lagi. Orang yang nak jadi hamba Allah Ta'ala tak dibenarkan pula. Siapa dia? Siapa kita? Ni kena-kena kita. Macam-macam. Yang paling sedih pula, iklan judi. Betul? Iklan judi boleh iklan dalam internet waktu Ramadan sekarang. Yang sedih tu yang dilibatkan orang Islam pula. Allah tuan-tuan, nak ke mana sebenarnya? Takkan tak beringat dengan peringatan Allah Ta'ala yang hebat sekarang ni? Depan mata. Nampak? Takkan tak beringat? Tak takut ke kita dengan Allah Ta'ala nak melibatkan bab judi? Kan dalam Quran dibacakan Ustaz Fazrul, ada tak bab judi? Apa dia kata? Haram. Mana dia kata 50-50? Tak ada. Confirm haram judi. Arak haram. Apa lagi? Riba. Riba dia tak kata haram. Allah perang. Faham? Tu. Perang. Kalau Allah perang tuan, jangan main-main. Riba. Zaman Nabi Hud, zaman Nabi Shu'aib. Macam-macam. Perangai yang sekarang ni berlaku, semua dah berlaku zaman Nabi Hud, Nabi Shu'aib, macam-macam. Orang ambil kesempatan berniaga, betul? Macam-macam berniaga, ambil kesempatan. Berlaku zaman dulu. Tu kena-kena kita. Yang ke, boleh lagi ke? Cuti kan hari ni? Boleh? 8 semuanya. Yang ketujuh, hati yang sentiasa membesarkan hari akhirat dan Allah. Takut dengan Allah Ta'ala. Orang yang hebat, hati yang hidup dibesarkan bab akhirat, takutkan Allah Ta'ala. Akhir sekali, hati yang hidup ialah hati yang berlumba-lumba melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu. Jangan berhenti tuan, berlumba-lumba lah kita mengebut bekal kita menghadap Allah Ta'ala nanti. Kita pasti akan jumpa. Kita akan pasti jumpa hari akhirat, tak terkecuali kita. Tu 8 ciri-ciri hati yang hidup. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahhi ajsadana wa nawwir qulubana wassabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarrina wa qdi wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairul asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillah mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli dha'isu wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Tahassanna bi jabaru wa tasanna al malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimati tamah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.